Jumpa lagi kita hari ni. Lama dah Kak Yuni tak buat video. Okay, hari ni Kak Yuni akan buat video tutorial cara kita nak buat pola baju tidur. Sebelum ni Kak Yuni minta maaf sebab Kak Yuni ambil masa untuk buat video ni, sebab Kak Yuni memang tak berkesempatan nak buat. Hari ni Alhamdulillah Kak Yuni berkesempatan nak buat. Okay, kita boleh start buat. Macam ni Kak Yuni akan buat pola untuk baju anak Kak Yuni, untuk saiz anak Kak Yuni. Sebelum ni Kak Yuni dah pernah tunjuk juga cara nak jahit baju tidur. Kita akan buat pola ni lah. Tapi ni Kak Yuni buat pola saiz kanak-kanak. Kak Yuni tunjuk pola baju untuk saiz kanak-kanak, untuk saiz anak Kak Yuni. Ini Kak Yuni dah buat contoh. Ni contoh Kak Yuni dah buat pola anak Kak Yuni. Untuk buat pola ni kita akan ada bahagian badan, bahagian tangan. Bahagian tangan tak tahu duduk mana. Duduk bawah rasa. Okay, lepas tu kita kena ada untuk bahagian collar dia. Tu kita ada untuk alas butai dia. Ini cara Kak Yuni simple saja, senang saja. Okay, lain orang lain cara. Okay, kita hok mana rasa senang cara Kak Yuni boleh lah ikut. Terpulang lah deh. Kalau rasa senang boleh follow, boleh buat. Okay, boleh ikutlah cara ni. Hari ni Kak Yuni akan tunjuk pola baju tidur. Kalau macam video ni tak panjang, insyaAllah Kak Yuni akan buat selalu untuk pola seluar. Tapi kalau panjang Kak Yuni buat untuk baju tidur sajalah. Okay, kita boleh start buat. Macam ni Kak Yuni dah ada siap-siap ukuran baju anak Kak Yuni. Kita kena ada ukuran bahu macam biasa. Kita kena ada ukuran dada. Kita kena ada ukuran punggung. Pinggir ni Kak Yuni tak guna ukuran pinggir. Tapi kalau kita nak buat baju, memang kita kena buat ukuran pinggir lah. Tapi untuk baju tidur ni, sebab baju tidur ni longgar, jadi Kak Yuni tak guna ukuran pinggir. Lepas tu kita kena ada labuh baju dengan labuh tangan. Kita boleh start buat macam Kak Yuni, macam biasa. Siapa pernah tengok tutorial Kak Yuni hanya akan guna bahagian tepi ni saja untuk guideline sebagai mulanya pola Kak Yuni. Kak Yuni start sini lah. Kalau kita nak garis pun boleh buat satu garis untuk bermula pola kita. Tapi Kak Yuni guna ujung ketan ni je. Ni Kak Yuni akan buat untuk garis tepi dulu. Untuk garis apa? Ni. Ya Allah, untuk garis selisih butai. Okay, selisih butai ni Kak Yuni buat 3/4 saja. Kak Yuni buat 3/4 saja. Okay, jadi Kak Yuni akan tanda 3/4. Okay. Oh, sebelum tu labuh baju anak Kak Yuni 19,5. Kita tanda dulu labuh baju 19,5. Mana tali Kak Yuni? Sini. Okay, kita tanda dulu. Sorry. Kita tanda dulu labuh baju. Labuh baju anak Kak Yuni buat 19,5. Kita buat labuh 19,5. Kita garis melintang, garis labuh. Okay, kita garis labuh. Oh Allah. Okay, kita garis labuh. Lepas tu tadi Kak Yuni buat rakyat selisih butai Kak Yuni buat 3/4 Okay, kita tanda 3/4. Kita tanda 3/4. Lepas tu kita garis, kita temu kita tanda ni. Okay, kita tanda 3/4. Ni garisnya untuk selisih butai tu. Oh, kena tangan pula. Okay, kita garis. Untuk garisnya ni, untuk butai, untuk selisih butai 3/4 Kak Yuni buat. Ni tanpa basi jahit tail lagi lah. Okay, kita dah dapat selisih butai, untuk selisih butai dengan labuh baju. Okay, kita nak buat ni pula ukuran bahu. Ukuran bahu Kak Yuni pula, ukuran bahu anak Kak Yuni sebelah 11.5. Jadi 11.5 tu kita akan bahagi 2. Kita akan dapat dalam 5.75 kot Kak Yuni rasa. Betul tak? 11.5 bahagi dengan 2 sama dengan 5.75. Betul lah. Jadi kita akan tanda dari sini tau. Kita akan letak tanda. Jangan tanda dari ni. Jangan tanda daripada ni.
kita akan tanda dari garis ni. Garis yang kita buat ni. Okay, sebab ni untuk garis apa? Butai je tau. Kita akan tanda sini. Kita tanda ni. Nampak tak? Kita akan tanda garis ni. Kita jangan kira dari sini tau. Kita tanda kira dari sini. Okay, dari sini Kak Ini dapat ni garis bahu dia 5.75. Okay, kita tanda. Lepas tu kita garis bahu yang kita dapat ni 5.75, kita garis ke bawah. Okay, kita garis je. Okay, ni garis yang okay, ni Kak Yuni andaikan ni bahu. Ni yang ujung kertas ni bahu. Okay, bahu kita dah dapat 5.75. Lepas tu kita nak buat bahu ke dada. Kita ambil ukuran keliling dada. Okay, 22.5 dada anak Kak Yuni kita akan bahagi dengan 4 sama dengan 5.25. Lepas tu Kak Yuni nak genapkan dia kepada 5.75. Okay, senang sikit kan? Sebab kita dapat 5.25, Kak Yuni akan genapkan kepada 5.75. Sebab baju tidur ni besar pun tak ada masalah lah. Lepas tu kalau nak guna besar, formula besar, nak macam nak bahu dada dia tu macam besar kan, kita boleh juga buat tadi keliling contoh contoh macam ni. Dada anak Kak Yuni 22.5 bahagi 4, kita tambah kelonggaran yang kita nak. Nak tambah setengah heci ke 1 heci ke tak ada masalah lah. Tapi Kak Yuni ni Kak Yuni tak tambah lah. Kak Yuni buat 22.5 bahagi 4, Kak Yuni dapat 5.25. Tapi Kak Yuni sorry merah Kak Yuni goyah. Tapi Kak Yuni genapkan kepada 5.75. Okay, jadi bahu ke dada Kak Yuni 5/3/4. Okay, Kak Yuni tanda 5/3/4. Okay, dah dapat bahu ke dada 5/3/4. Kak Yuni garis 5/3/4. Okay, kita garis bahu ke dada. Okay, kita dah dapat bahu ke dada. Lepas tu kita nak buat bahu ke pinggan. Okay, kita nak buat ukuran, nak buat garis bahu ke pinggan. Okay, untuk ukuran anak Kak Yuni ni, bahu ke pinggan dia Kak Yuni buat 10. Kak Yuni ukur lah dari badan anak Kak Yuni tu. Okay, kita tanda lah dari bahu, kita tanda sampai 10 inci. Okay, kita garis. Kita nak buat pinggang ke punggung pula. Okay, pinggang ke punggung anak Kak Yuni dapat 6 inci. Okay, kita boleh tanda lah bahu pinggang ke punggung anak Kak Yuni buat 6 inci. Okay, kita garis. Sebenarnya untuk buat baju tidur ni Kak Yuni tak perlu ukuran pinggang. Okay, sebab apa? Sebab Kak Yuni nak buat baju anak Kak Yuni kan macam besar-besar sikit kan. Okay, kita dah dapat bahu, kita dah dapat dada. Okay, dada, kita dah dapat pinggang, garisan pinggan. Okay, kita dah dapat garisan punggung. Kita dah dapat garisan tadi labuh baju anak Kak Yuni kan, 19.5 labuh baju. Okay, kita dah dapat. Lepas tu kita nak buat kelonggaran. Okay, macam ada anak Kak Yuni akan buat keliling dada anak Kak Yuni tadi 22 kan, 22.5 bahagi 4 tambah 1. Okay, tadi Kak Yuni dapat tadi Kak Yuni genapkan tadi ke apa? Kak Yuni dapat 5.25 kan. Okay, kita tanda lah 5.25. Okay, Kak Yuni genapkan tadi, senang nak kira 5.75. Lepas tu Kak Yuni akan tambah 1 inci. Kak Yuni tambah 1 inci kelonggaran dia. Kelonggaran baju nak tambah 1.5 pun boleh je. Sebab apa? Baju tidur tak ada masalah, dia besar, lagi selesa kita pakai kan. Okay, kita dah dapat. Jadi
Kak Yuni akan abaikan bahagian pinggang ni sebab Kak Yuni tak sedia curve pun. Kak Yuni nak baju tidur anak Kak Yuni tu straight aja. Jadi Kak Yuni akan guna keliling punggung. Punggung anak Kak Yuni 24.5 bahagi 4. Kak Yuni tambah 1 juga kelonggaran dia. Okey, jadi kita kira 24.5 bahagi 4 tambah 1. Nak tambah 1.5 pun boleh. Bergantung, tapi Kak ini nak tambah 1 inci saja, tak saya besar sangat, tapi tak saya lah kecil sangat. Sama dengan 7.125, tapi Kak ini akan genapkan kepada 7.25. 7 suku. Kak ini akan genapkan kepada 7 suku atau 7.25. Okey. Kak ini tanda. Okey, Kak ini tanda sini. Lepas tu kita ambil pembaris. Okay, kalau tak ada pembaris ni guna pembaris curve. Okay, kita ambil je yang dada tadi kita dapat tu, kita sambung je ke bahagian punggung kita. Okay, sambung. Okay, kita dah dapat body. Kita dah dapat body dia. Okay, ni Kak ini akan naik dalam setengah inci. Kak ini naik setengah inci. Okay, lepas tu Kak ini akan curve sikit. Okay, sikit je. Okay, kita pakai ni, kita tak akan pakai ni. Okay, lepas tu kita nak buat bahagian tangan ni. Okay, yang turun bahu ni Kak ini buat turun bahu anak Kak Yuni. Kak ini turun dia anak Kak ini kecil je. Kak ini turun ni apa, setengah inci saja. Okey, turun setengah inci. Lepas tu dari hak kita turun tu, Kak ini ketat tali aci gini, kita ketat sini. Okey, kita nak dapat garis tengah ni. Okey, kita tanda garis tengah ni. Okey, Kak ini akan ni Kak ini akan buat sama. Kak ini akan buat untuk baju Kak anak Kak Yuni ni, pola baju Kak Yuni, pola Kak ini buat depan belakang sama ya ke. Jadi untuk bahagian depan Kak ini akan buat untuk keruk depan Kak ini masuk dia setengah inci je. Okey, setengah inci je. Untuk depan Kak ini masuk dia 0.25 saja. Okey, sebab anak Kak ini dia kecil je. Dia kecil saja. Jadi Kak ini akan buat macam ni. Ini untuk yang biru ni untuk keruk lengit, keruk tangan depan. Okey, Kak ini agak nampak dah. Okey, lepas tu Kak ini sambung. Ni boleh guna pembaris L. Okey. Kalau tak ada pembaris ni boleh guna pembaris L tu untuk buat keruk lengan. Keruk ni. Okey. Lepas tu untuk ni Kak ini akan buat Kak ini buat warna lain lah. Nak suruh bezel kan. Okey. Okey, Kak ini buat warna kuning. Okey, ni untuk belakang. Okey, untuk belakang. Kak ini agak nampak. Nampak tak? Jangan Kak ini tengok lagi. Nampak tak? Tak nampak Kak ini tukar warna lain Sekejap Okay, Kak ini guna warna hijau. Kak ini tukar sebab macam tak nampak. Kak ini dekat sikit. Okay, kita buat untuk bahagian keruk lengan belakang pula. Saat ni kita buat depan kan. Okay. Oops, sorry. Kita sambung je. Okay, kita dah dapat depan dengan ni depan ni belakang. Lepas tu kita nak buat ni untuk apa? Keruk leher. Keruk leher dia pula. Untuk keruk leher belakang, Kak ini turun setengah inci. Okey, setengah inci. Untuk depan Kak Yuni turun 3 inci. Okey, 3 inci. Untuk kelebaran dia pula Kak ini buat kelebaran dia Kak ini buat 2,5.
Okey, kita tanda 2,5. Okey. Kita tanda dari ni tau. Dari garis ni. Yang kita buat apa untuk selisih kacing kan. Jangan ambil yang tepi ni tau. Kita ambil yang ni, garis ni. Okey, kat ini buat dalam 2,5. Okey, lepas tu kita freehand je kat ini. Freehand je. Untuk ni kat ini freehand saja. Kalau si freehand pun kita boleh guna pembaris ni lah. Pembaris yang ada macam bentuk curve kan. Okey. Kita si freehand. Kita garis je macam tu. Boleh guna pembaris L. Okey, macam ni. Kalau untuk si freehand boleh guna pembaris huruf L. Okey, kita buat. Okey. Kita dah dapat kat ini salah ni. Kat ini guna yang warna nak guna apa ni kan. Kat ini tak guna warna hijau. Okey, ni yang ni untuk belakang, ni untuk depan. Okey, kita dah siap untuk bagi sorry belum siap lagi. Okey, kita garis tadi, garis yang bahu dia yang kita turun setengah inci tadi kan. Okey, kita garis je. Okey. Okey, kita dah dapat body baju tidur. Okey, ni bahagian untuk butai. Ni selisih butai. Ni untuk selisih butai ni kat ini akan tanda. Kat ini akan tanda. Okey, kat ini akan buat dari ni, dari leher kita ni, kat ini akan turun 2 inci yang akan bermula butai kita tau. Okey, ni. Okey, ni kat ini tengah bulat ni nanti butai kita. Lepas tu dari sini, dari 2 inci ni kita akan turun 3 inci je untuk butai anak. Okey, ni untuk cara-cara letak butai gana-gana tu boleh tengok video kat ini dah tunjuk kan part 3 tu. Okay, boleh tengok video kat ini tunjuk part 3 cara jahit baju tidur. Okey, kat ini buat kalau nak buat 3,5 pun boleh, 325 pun boleh, tapi kat ini buat 3. Turun 3 inci jarak pasal butai. Okey, 1 2 3 4. Okeylah, kita turun satu lagi sini. Okey, kat ini buat. Okey. Ni yang kat ini buat bulat ni butai lah nanti. Selisih butai kan. Kat ini buat tanda sini ke sini turun 2 inci, sini ke sini turun 3 inci, 3 inci, 3 inci, 3 inci lah. Okey. Okey. Ini dah siap lah. Pola badan kan. Okey, kita nak buat pola tangan pula. Pola tangan kita nak buat alas apa? Alas untuk leher depan ni dengan untuk collar. Okey. Kita nak buat untuk tangan pula. Kita nak buat bahagian tangan baju pula. Tangan baju ni kat ini buat tangan pendek saja. Kita tarik sikit. Kita tarik sikit. Kat ini agak. Okey, tarik kita nak buat. Oh, maaf lah ketah kat ini soyok sikit. Kita ambil. Tak apa deh. Kat ini buat sini soyok sikit. Okey. Untuk tangan baju anak kat Yuni ni, kat ini awak akan buat lengan pendek saja. Okey, kat ini buat dalam 6 inci saja panjang dia. Okey, kat ini ke mula sini. Ni 6 inci. Okey, kat ini mungkin buat labu baju anak kat Yuni 6 inci saja. Okey. Okey, apa ni kita nak cari garis untuk kita buat keruk kan. Okey, kat ini akan ambil ukuran keliling dada tadi 22.5 bahagi dengan 8. Kat ini akan dapat 2.8, tapi kat ini akan genapkan dia kepada 3 inci. Okey. Ni yang tepat yang kita akan mula ni kan. Ini andakan ni garis kita nak mula. Dari sini ke sini kita buat 3 inci. Lepas tu kita garis 3. Kita garis lah. Garis kita tanda tu. Ke sini 3 inci kan. Ini garis kita nak buat keruk lengan. Okey. Okey, ini garis dulu 3 inci. Okey, sini ke sini 3 inci. Lepas tu kita nak buat ni keruk dia ni. Okay, untuk buat keruk dia ni kat ini akan kat ini akan guna ni balik. Kat ini akan guna ni keliling ni. Kat ini akan guna keliling ni. Keliling keruk tangan ni. Okey, jadi kat ini akan ukur dalam ni. Okey, kita ukur dengan tali eci. Okey, kita ukur dalam ni, dalam antara keruk lengan depan belakang. Okey, kita ukur.
kita akan dapat berapa? Okey, macam ni. Kak ini dapat dari... Sekejap sikit lagi. Kak ini letak. Okey. Okey, Kak ini dapat dari 5.75. 5/3/4. Okey, kita dapat 5/3/4. Ni, kita dapat 5.75. Okey, kita dapat 5.75. Okey, 5.75 tu Kak ini akan tolak setengah inci. Jadi kita akan dapat 5.25 lagi. Okey, kita dapat 5.25. Ni Kak Yuni dah, saat ni sebenarnya Kak Yuni dah buat, tapi Kak Yuni tak perasan Kak Yuni tak rakir, tak tekan rakir video, jadi Kak Yuni dah garis lah. Okey, tapi tak apa, Kak Yuni ulang lagi. Okey, ni jadi 5.25 ni kan. Kita dapat keruk ni tadi kita dapat 5.75. 5.75 ni 5.75 Kak ini akan tolak 0.5. Okey, Kak ini akan dapat 5.25 lah kan. Okey, jadi Kak ini akan tanda sini 5.25. Kak ini akan cari. Kak ini akan cari. Kak ini tarik sikit. Tarik sikit, tak nampak kan? Okey, ni baru nampak kan? Okey, Kak ini akan cari yang dari garisan sini ke sini tadi kan kita dapat 3 inci kan? Sini ke sini kan kita dapat 3 inci. Kak ini dah garis ni. Lepas tu kita nak cari dari sini berapa mana kita letak titik dia 5.25. Okey, kita ni kita letak, kita cari. Okey, macam ni Kak ini dapat sini. Jadi Kak ini tandalah sini. Kak ini tanda sini. Jadi Kak ini dah garis ni. Okey, kita tandalah garisnya. Kita tanda sekali lagi. Okay, kita dah dapat garisnya untuk ni. Lepas tu untuk labuh baju dia ni, Kak ini buat baju anak Kak ini kan lengan pendek. Kak ini buat 6 inci. Okay. Kak ini tanda sini. Kak ini garis. Kak ini tarik sikit. Okay. Kak ini tanda 6 inci dari labuh ini tangan baju ke. Okay. Okay. Untuk buka tangan tu kita ukur dia. Macam ni kita ukur garisan ni dalam 4.25. Dalam 4 lebih kurang lah. Dalam kurang 4.25. Jadi Kak ini akan buat 4 inci sahaja. Kak ini akan tolak ukuran tu, Kak ini tolak suku inci saja. Jadi Kak ini buat 4 inci. Okay, lepas tu kita garis je lah. Okay. Okay. Kak ini naik sikit. Naik sikit ya. Tak saya naik pun tak apa. Tapi Kak ini nak naik sikit. Tangan. Lepas tu kita nak buat keruk dia. Keruk dia. Okay. Garisan ni. Sekejap dia bergerak. Okay. Garisan ni kan. Garisan ni kita bahagi 3. Okay, Kak ini ambil 5.25 ni. Kak ini bahagi 3. Okay, Kak ini bahagi gini. Tak ada ni. Kak ini ambil 5.25. Kak ini akan bahagi kepada 3 sama banyak. Okay. 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 Inilah. Jadi Kak ini akan dapat ni. Jadi Kak ini dapat dalam 1 tak sampai 175. Jadi kita tanda je. Hak kita lipat tu kita tanda, kita bagi kan. Okay, ni. Okay. Lepas tu sini Kak ini buat setengah inci. Sini ke sini setengah inci. Lepas tu Kak ini naik atas ni dalam 0.75 saja. Okay. Kak ini tanda. Sekejap. Okay, tanda. Ini. Kak ini tak naik mana-mana lah jadinya. Kak ini akan curve ke. Ni Kak ini akan sambung. Kak ini freehand je. Okay. Freehand je. Kita sambung sini. Okay. Okay, kita dah dapat keruk dia. Okay, kita dah dapat keruk. Buat mulai sikit.
Okey. Okay, dah selesai bahagian badai baju. Ni tangan baju, tangan baju, pola tangan baju. Kita nak buat lapik ala apa, ala ni lapik butai ni dengan nak buat collar. Okey, kita buat collar dulu. Okey, buat collar dulu. Kita akan ukur ni tau. Sekejap kita ukur ni. Kita ukur berapa keruk kita ni. Keruk depan dengan belakang. Okey, berapa keruk depan dengan belakang. Okey, kat ni agak nampak dah. Minta maaf kalau tak nampak. Okey, kita akan bermula dari sini tau. Jangan bermula dari sini kau. Okey, kita andaikan hak ni tak ada lagi. Untuk hak lipat tag, untuk tulis butai kan. Okey, kita kira berapa kita dapat. Kita kira keruk dia. Okey, kat ini dapat dia 2. Ni dah koyak sikit. Guna goni ni apa dia basuh kan. Okey, kat ini dapat dia dalam 2/3/4. 2/3/4. Okey. Kat ini dapat dia ni keruk ni kat ini dapat 2.75. Asalnya sekali lagi kat ini ukur. Oh, kat ini salah. Sekejap dalam sekejap. Sebab dia dah terkoyak sini kan, dia basuh gau ni kan, basuh dia terkoyak sikit. Okey, kat ini dapat 2.9 hun. Okey, kat ini tanda. Lepas tu kita nak kira hak belakang pula. Hak belakang ni, hak belakang nak depan. Kita nak kira hak depan pula. Okey. Okey, nak kira hak depan pula. Sekejap balik tali aci. Okey, kok kat ini nak tunjuk sebenarnya. Okey, kita sama juga kita ukur di garisan ni. Kat ini dapat 41 hun. Okey. Sekejap. 425 so. Sekejap. Okey. Kat ini dapat 42.5. Okey, kita tanda bahagian depan 4.25. Okey. Jadi, Kak Ina nak buat ni. Buat collar. Jadi, Kak Ina tarik sikit. Tarik sikit agak nampak dah. Tarik sikit. Okey. Okey, Kak Ina akan buat satu garisan. Kak Ina akan buat satu garisan. Garisan untuk batu kita buat ni lah. Okey. Untuk apa? Garisan bantu ni Kak Ini buat ni collar cara Kak Yuni lah. Kak Yuni tak tahulah ke cara orang otak-otak sebab Kak Ini pun beginner juga. Okay, cara kalau Kak Ini rasa senang, Kak Ini guna cara senang lah untuk macam Kak Yuni, untuk yang orang yang baru-baru juga ke. Okay. Okay, kita buat garisan ni untuk sebagai garisan bantu dia saja. Okay, tadi kita dapat dia untuk keruk leher, belakang kita dapat dia 2 nehon ke. Kita guna tali aci jugalah. Okey. Kat ni dapat 2 hun. Jadi kita tanda lah. Okey, kita tanda 2 5 6. Okey, kita tanda 6 hun. Tu dari sini ke sini ni untuk belakang kita ini dapat 425 kan. Okey, dari sini, dari kat tanda ni kita tanda 425. Okey. Kita garis dia. Sekejap garis. Okey, kita garis je dulu. Okey, untuk kelebaran collar kita, Kak ini buat 2.9 hun. Okey,
Okey, kita tanda 2 poin ni. 2 poin ni, kat ni tanda 2 poin ni hun. Okey, kita tanda. Okey, lepas tu kita garis. Mari kat ni. Sini. Tu kita garis lah. Kita tanda ni untuk kelebar dia dah ke. Okey. Sambung je garisan ni. Okey. Okey, ni untuk collar kan. Collar baju ni biasa saja. Kat ini buat biasa saja. Lepas tu kita nak bagi nampak dia curve sikit kan nanti. Okey, nanti sebelum tu kat ini nak garis dulu untuk ni. Garis yang tempat tertanda dia untuk leher belakang dia kan. Sini ke sini, sini ke sini ukuran leher belakang, sini ke sini ukuran leher depan. Lepas tu kat ini akan masuk dalam setengah inci ataupun sekejap nehun setengah inci lah. Kat ini buat setengah inci, kat ini akan masuk setengah inci. Okey, kat ini tanda dari sini ke sini, kat ini masuk setengah inci. Lepas tu kita ambil pembaris curve, kita bentuk dia sikit. Okey, bentuk dia sikit. Okay. Dah siap untuk ni collar. Okey, ni collar. Collar baju. Okey, ni untuk collar baju. Okey, nanti kat ini nak buat satu lagi untuk pelapik pelapik ni. Butir. Tapi sebelum tu kat ini nak gunting dulu lah. Kat ini nak gunting dulu. Okey, kat ini nak gunting dulu. Okey, kita gunting pola. Okey, ni. Ni kita gunting. Bismillah. Okey, kita gunting. Okey, kita gunting ikut garisan yang kita dah buat curve tadi kan. Okey. Tadi. Okey. Kita gunting dia. Ni Kak Indah siap gunting pola ni, pola tangan. Pola tangan kita kat tepi. Kita dah siap. Lepas tu ni satu lagi Kak Indah lupa nak tadi. Ni collar Kak Indah gunting. Okey, ni bahagian atas ni bahagian lipat tail tau. Okey, nanti kain kita tu kita lipat dua lah ke, sebab panjang dia ke. Okey, ni untuk lipat tail kain. Okey. Okey, ni untuk collar. Kita dah siap untuk collar. Lepas tu kita nak buat untuk alas kacing lah sekali lagi. Okey, ni sebelum tu Kak Indah tunjuk. Okey, pola kat ini kan depan belakang kan Kak Indah buat sama. Jadi untuk kalau kita nak guna untuk bahagian depan, untuk pola depan nanti kita akan guna ni lah tau. Kita lipat aja yang ni. Okey, kita lipat yang ni. Ni depan lah. Lepas tu untuk kerut ni kita potong sikit. Kita potong. Okey, kalau kita nak guna yang untuk depan, kita lipatlah masuk ni. Kita lipat masuk ni tau. Okey. Kita lipat ni lah. Lipat ikut garisan kerut leher. Kerut leher, sorry. Kerut tangan. Kita buat untuk depan ke, okey. Okey, kita lipat dia molek lah. Okey. Ni macam tak molek sikit ni lipat ke. Okey. Ni dah dapat untuk badan depan. Kalau kita nak belakang, kita buka balik. Lepas tu kita buka balik ni. Kita lipat ni kerut tangan belakang. Lepas tu yang butir ni, untuk butir ni kita lipat lah. Sebab belakang kan kita tak putus kain ke. Belakang. Okey, kita lipat. Kalau untuk belakang kita lipat yang untuk butir ni lah. Kalau buat dalam satu pola dua lah. Maksudnya kalau buat pola depan belakang dalam satu pola. Okay, kalau nak buat satu-satu pola pun boleh. Tapi ni sebab Kak ini nak menjimatkan masa Kak Uni. Okay. Jadi Kak ini buat ni lah. Cepat kan. Okay.
Ni kita dah dapat untuk bahagian belakang. Bila ni untuk belakang, nak depan kita buka ni, kita masuk ni, kita masuk ni. Okey. Okey, ni kita nak buat untuk alas ni. Okey, ada kat ini jahit tu. Okey, untuk jahit boleh tengok video-video yang kat ni dah pernah tunjuk 3 video part, ada 3 part. Okey, ni Kak nak buat untuk alas dia macam ni. Sekejap mana Sekejap. Okey, macam ni alas untuk ni. Alas untuk butai ni. Okey. Okey, ni Kak nak buat. Okey, cara Kak ini. Kak ini ambil ni. Ni Kak ini ambil body tadi. Kita letak dekat kertas kosong so. Okey, kita letak, kita tekak aja tau. Tekak. Okey, kita tekak ni. Kita letak ni. Okey, kita letak sama hujung kertas ni sama hujung kertas ni. Lepas tu yang ni, yang bahagian atas ni kita letak sama gini. Agak nampak. Okey, lepas tu ini dah. Okey, lepas tu Kak ini akan tanda ni tau. Untuk bahagian atas kita akan ni. Kita akan ikut dia leher. Kita akan ikut leher dia. Okey, kita akan ikut leher dia. Okey, Kak ini buat dalam 4,5 sah. 4,5 inci sah. Sorry. Dari 2,5. Maaf. Kak ini buat 2,5. Kak ini tanda dekat leher ni 2,5. Kita agaklah ke 2.5. Okey. Kak ini buat kerut dia ni siapa 2.5 saja. Okey. Lepas tu untuk bahagian bawah ni Kak ini buat dalam 1.75. Okey. Kak ini tanda ni. Kak ini akan ikut ni kertas ni. Kak ini tanda 1.75. Okey. Jadi Kak ini ikut bawah ni. Okey. Lepas tu kita boleh akak yang ni. Kat sini lah. Ni kita tak usah pakai dah lah. Kita letak sini. Kita ambil pembaris. Kita cantum yang kita dah buat tu. Kita cantum je. Kat ini pembaris. Panjang kat ini bawah. Okey. Okey. Kita cantum. Untuk cara jahit boleh tengok video kat Uni. Okey. Ada asal ni dah ada part 1 kot. Cuma ada 3 part tu. Okey, kita dah dapat untuk alas kacing. Okey, kita gunting lah. Okey. Bila kita gunting nanti dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ini. Okey. Okey, dah siap lah pola kita. Pola untuk kita buat baju tidur. Okey, Kak Yuni rasa macam panjang video ni untuk seluar. Seluar untuk pola seluar bodoh-bodoh simple luar tidur anak. Tapi Kak Yuni kadang guna pola untuk luar tidur pun Kak Yuni guna. Kadang buat luar palazzo. Maksudnya insya-Allah Kak Yuni akan tunjuk next video. Okey, untuk part 2 Kak Yuni akan tunjuk cara buat pola dia pula. Okey, ni kita dah siap lah untuk pola baju tidur yang macam Kak Yuni tunjuk video sebelum ni. Ni yang macam ni. Ni yang baju tidur anak Kak Yuni yang Kak Yuni dah siap jahit lah. Ni dah lama dah pun jahit ni. Ni nanti akan jadi macam ni lah. Okay, ni contoh baju tidur yang macam ni. Anak Kak Yuni, Kak Yuni jahit guna pola sebelum ni. Guna pola Kak Yuni buat ni. Kak Yuni tunjuk ni. Okay, untuk hari ni ni. Kak Yuni tunjuk ni. Sama je dengan pola tu. Cuma ni Kak Yuni nak tunjuk lah kan. Cara buat pola. Okay, kita ada badan depan dengan belakang satu pola. Lepas tu kita ada tangan baju dengan pendek, kalau nak buat dengan panjang boleh buat dengan panjang. Lepas tu kita ada untuk alas butai ni. Untuk buat alas butai ni. Ni kita buat okay, dia sama lah bila kita buat gitu macam Kak Yuni tunjuk tu. Okay, ni cara Kak Yuni. Kak Yuni jahit bagi Kak Yuni senang untuk Kak Yuni. Kak Yuni tunjuk lah untuk beginner. Okay, ni untuk collar baju. Okay, terima kasih. Hak mana tengok Kak Yuni tunjuk cara buat pola baju tidur anak. Okey, hak mana nak try jahit boleh try jahit. Kalau tak faham boleh tulis dekat komen, insya-Allah Kak Yuni jawab lah kalau Kak Yuni perasan. Kalau Kak Yuni tak jawab tu bukan Kak Yuni tak sejawab, kadang Kak Yuni tak perasan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk next video kita buat pola luar tidur. Okey, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Kak Yuni Zaini. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.